Selepas kami keluarkan video kesan ketagihan onani minggu lepas, alhamdulillah kami telah mendapati puluhan respon tentang video tersebut. Kami rasa terharu dan juga kami rasa sedih juga, kerana di luar sana banyak lagi yang ketagihan onani namun dia berusaha untuk meninggalkan dan usaha untuk taubat. Moga Allah kurniakan dan moga Allah mudahkan urusan mereka. Dan insya-Allah kali ini kami akan kongsikan juga beberapa tips dan juga cara yang kami boleh cadangkan supaya anda semua boleh tinggalkan ketagihan onani itu secara berangsur-angsur. Dan akhirnya kami hanya mampu mencadangkan saja, dan anda semualah yang usaha untuk tinggalkan ketagihan onani ni. Antara tips-tips dan juga cadangan yang kami cadangkan berdasarkan kami buat survey dan juga berdasarkan pembacaan juga, antaranya yang pertama sekali adalah rasalah bersalah. Apabila kita rasa bersalah dengan dosa, kita akan berusaha untuk tinggalkan dosa tu. Namun apabila kita rasa perkara tu biasa, kita tak akan berusaha pun untuk tinggalkan. Bahkan kita mengajak dan kita mempertahankan dosa tu. Itu yang pertama. Yang kedua, rahsiakan ketagihan onani tu. Jangan share kepada sesiapa, kecuali kepada orang yang kita betul-betul percaya yang boleh bantu kita. Dan jangan kongsikan kepada yang berlainan jantina, khususnya lelaki kepada perempuan, perempuan kepada lelaki. Sebab itu aib kamu, itu adalah dosa peribadi. Jangan cerita pada orang lain. Itu adalah dosa kita dengan Allah. Usaha untuk tinggalkan, jangan share, jangan ceritakan, rahsiakan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, letak timeline ataupun letak tempoh waktu. Sebagai contoh, kita target untuk sebulan tinggalkan. Dalam tempoh sebulan kita tak beronani. Dan bila dah letak timeline, kena ada satu sistem kita panggil sebagai sistem reward and punishment, ataupun macam video sebelum ni saya sebut sistem hadiahkan diri dan denda diri, ataupun bahasa Arab itu sebut sebagai iqab. Hadiahkan diri sebagai contoh, kalau sebulan, apabila sebulan kita berjaya tak onani, hadiahkan diri dengan perkara yang bermanfaat, contoh belanja makan dan seumpamanya. Tapi kalau dalam tempoh sebulan tu ada beronani, maka denda diri. Denda diri sebagai contoh dengan bacaan Quran, sedekah, puasa sunat dan seumpamanya. Yang keempat, paling penting juga adalah jangan bersendirian. Sebab ramai orang beronani, dia suka berduduk dalam bilik sendirian. Elakkan bersendirian, elakkan sungguh-sungguh. Kalau waktu malam nak tidur, cepat-cepat tidur. Jangan tangguh-tangguh main handphone dan sebagainya, sebab itu akan trigger kita untuk buat onani. Yang paling penting adalah jangan bersendirian lah. Kemudian yang kelima, kalau buka laptop ataupun kalau buka browser, sama ada di laptop ataupun di handphone, pasang plugin ataupun install software yang boleh block website ataupun apa-apa gambar yang bersifat pornografi. Sebab apa? Sebab sometimes, kadang-kadang ada orang dia triggered ataupun ada orang yang tiba-tiba dia nak beronani kerana satu sekeping gambar yang seksi. Walaupun benda tu simple, ada sebagian orang dia kerana benda tu dia triggered dan lalu dia beronani. Dan sebab tu kena usaha sedaya yang mampu untuk elak daripada terjebak ataupun elak daripada terlihat perkara-perkara yang menyebabkan seorang tu beronani. Elakkan. Kalau tengok gambar seksi boleh menyebabkan nak beronani, elakkan tengok gambar seksi dan sebagainya. Kemudian kena bergaul dengan orang, khususnya terlibat dengan program-program dakwah, tarbiyah dan sebagainya. Selalu libatkan dengan masyarakat, selalu jumpa kawan-kawan, selalu bersama dengan orang. Itu paling penting. Dan bila kita terlibat dengan program dakwah, kita akan rasa bersalah bila buat maksiat ni, dan kita akan usaha tinggalkan. Benda tu akan membantu insya-Allah. Seterusnya adalah rajinkan berpuasa sunat. Mungkin sebagai orang rasa macam aku dah puasa tapi tak jadi apa pun. Sebenarnya kita puasa dengan puasa yang main-main. Kita puasa tapi pandang aurat. Kita puasa tapi kita dengar maksiat. Kita puasa tapi kita menipu, mengumpat dan sebagainya. Sebenarnya kita puasa tak betul-betul pun. Kita puasa hanya tahan lapar dan dahaga sahaja. Puasa yang sebenar adalah
tahan lapar dan dahaga, dan kita tahan juga mata kita daripada melihat maksiat, kita tahan telinga kita daripada dengar perkara maksiat, kita tahan mulut kita daripada bercakap perkara-perkara maksiat, kita tahan hati kita daripada berfikir perkara-perkara maksiat, dan seterusnya. Kemudian tips seterusnya adalah banyakkan berdoa. Doa sungguh-sungguh, minta pada Allah, ya Allah, berilah aku kekuatan untuk aku tinggalkan onani. Sebab ramai orang hari ni nak tinggalkan maksiat, tapi dia terlupa untuk berdoa. Sebab akhirnya yang membantu kita adalah Allah SWT. Usaha doa sungguh-sungguh, ya Allah, bagilah aku kekuatan untuk aku tinggalkan onani ni selama-lamanya. Usaha untuk tinggalkan, usaha untuk doa sungguh-sungguh. Doa, moga Allah bagi kita kekuatan. Sebab kita tahu onani itu haram, jadi kita usaha untuk tinggalkan, dan kita usaha untuk taat perintah Allah. Maka nak dapat kekuatan untuk usaha ataupun willing power untuk berusaha tu adalah kena doa sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh pada Allah. Dan yang paling terakhir adalah, tips yang terakhir adalah jangan putus asa. Sebab ramai orang dia nak bertaubat, dia buat step 1, step 2, step 3 dan sebagainya, akhirnya tak berjaya. Dah cuba-cuba buat, dah denda ni denda itu, tapi tak berjaya juga. Lalu akhirnya dia putus asa. Lalu dia kata, Ustaz, saya dah buat A, saya dah buat B, saya dah buat C, saya dah buat semua Ustaz, tapi tak berjaya juga. Ramai orang terlupa bahawa Islam ni bukan agama magic. Islam ni bukan agama magic. Hari ni kita bertaubat, esok jadi malaikat. Tidak. Islam ni adalah realiti dan penuh dengan Islam ni menuntut kita berusaha sungguh-sungguh. Ada orang mungkin dia mati dalam keadaan baru lepas onani. Mungkin baru lepas onani, dia rasa bersalah dan dia bertaubat, menangis-nangis, solat sunat taubat. Tiba-tiba dia keluar rumah, naik kereta, kena langgar dan mati. Boleh jadi macam tu. Tapi dia mati dalam keadaan, insya-Allah moga Allah terima taubat dia. Dia mati dalam keadaan baru lepas bertaubat. Boleh jadi macam tu. Sebab tu jangan putus asa. Jangan putus asa untuk taubat. Mungkin kita satu masa kita dah usaha tiba-tiba terlajak. Dah usaha tiba-tiba terlajak lagi. Tak apa, teruskan usaha, teruskan taubat. Walaupun tips yang sama anda ulang-ulang. Sebagai contoh, anda ulang tips puasa sunat, anda ulang je puasa sunat tu, walaupun tak boleh, ulang aja. Itu usaha kita untuk bertaubat dan usaha kita untuk kembali kepada Allah. Tapi yang paling penting adalah jangan putus asa. Kerana akhirnya Allah bukan nak melihat sejauh mana hasil yang kita dah buat, kerana Allah lah yang memberikan hasil. Tapi Allah nak tengok sejauh mana kita berusaha, kerana moga usaha kita lah menyebab kita masuk ke syurga.